Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin Pagi 2 Mei bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. Pencerobohan nelayan Vietnam, keselamatan nelayan laut dalam di Terengganu terancam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemerkasaan Dasar Pendidikan dan Kurikulum Sekolah berteraskan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dilihat bakal menjadi solusi kepada pelbagai masalah masyarakat di masa depan. Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik berkata ia bagaimanapun hanya boleh dicapai sekiranya daya saing dalam bidang sains serta teknologi kepada pelajar melalui mata pelajaran STEM dapat ditingkatkan. Education is key in solving societal problems, and I believe there is so much in STEM learning that can also support that. We're not just equipping our students with scientific skills and the latest technology so that they can compete with robots, but we are guiding them towards designing and leading solutions for the future. Beliau berkata demikian dalam satu video khas yang ditayangkan di Forum Belia Al-Shaq di Ibu Negara semalam. Tambahnya adalah penting untuk membina budaya keterangkuman dalam kalangan rakyat Malaysia mengenai pendidikan STEM bagi memastikan nilai kemanusiaan turut dapat diterapkan dalam pendidikan. Akses pembelajaran STEM turut perlu diperluaskan kepada komuniti luar bandar, keluarga berpendapatan rendah dan pelajar dengan keperluan khas. Beliau berkata meskipun peranan STEM berkait rapat dengan pekerjaan baru muncul dan industri digital yang berkembang pesat, namun penawaran bakat dalam bidang itu berada di tahap rendah. Lebih membimbangkan hanya 44% pelajar Malaysia mengambil bidang itu berbanding 49% pada 2012 yang mana purata pengurangan sebanyak 6,000 pelajar setiap tahun. Mengulas isu itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang PSDC Muhammad Ali Hajar Maidin yang menyatakan sistem pendidikan negara perlu lebih relevan selain mengikuti permintaan semasa pelbagai industri. Bagaimanapun pihak industri serta majikan turut perlu membuat anjakan paradigma tersendiri iaitu tidak lagi menilai graduan berdasarkan kelayakan akademik semata-mata. Go for the knowledge, don't go for the certificate. Value the capability of the students based on their knowledge on addressing your challenges and not the degree that they have, because the additional knowledge, fundamental knowledge can be given. Not all the job requires fundamentals. Keselamatan nelayan laut dalam serta lebih 10,000 pekerja di 53 pelantar minyak utama di perairan negeri ini didakwa terancam berikutan pencerobohan secara berleluasa nelayan Vietnam sejak tahun lalu. Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim berkata walaupun tangkapan sering dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, masalah itu masih berterusan. Malah katanya jika satu bot nelayan Vietnam ditahan, akan muncul berpuluh lagi bot nelayan dari negara itu menceroboh perairan negara, terutama di kawasan pelantar minyak untuk mengaut hasil laut negara. Justru beliau meminta kerajaan persekutuan menggerakkan aset untuk mengawal perairan negara lebih agresif. Ini kerana ada laporan menyatakan pekerja di pelantar minyak bimbang keselamatan mereka terancam berikutan kehadiran bot nelayan asing itu. Bagi menangani isu pencerobohan ini, kerajaan persekutuan terutama Kementerian Luar Negeri diminta mengemukakan bantahan diplomatik kepada Kesatuan Eropah EU dengan segera. Surat bantahan diplomatik itu bagi membolehkan EU mengeluarkan kad merah iaitu larangan kepada negara Eropah supaya tidak mengekspor produk hasil laut dikeluarkan Vietnam. Berdasarkan statistik maritim Malaysia, lebih 533 bot nelayan Vietnam menceroboh perairan negeri ini. 32 daripadanya dikenakan tindakan mengikut Akta Perikanan 1985 dengan anggaran nilai rampasan berjumlah 32 juta ringgit. Ahmad Amzad juga meminta kerajaan memandang serius isu pencerobohan itu bagi mengelakkan negara kehilangan hasil laut berjumlah 6 bilion ringgit setahun. Pelbagai kejayaan dilakar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau KPKT selepas bawah setahun dipimpin menterinya Zuraidah Kamarudin. Permasalahan rakyat berkaitan isu pemilikan, pembiayaan dan komuniti perumahan dapat diselesaikan dengan beberapa dasar baru yang diperkenalkan kerajaan.
Zuraida berkata 3 dasar utama dilancarkan sejak beliau memimpin KPKT selepas pilihan raya umum yang lepas. Jadi kita telah dapat melancarkan 3 yang utama, iaitu dasar perumahan negara 2.0 yang ada beberapa pembaharuan. Yang keduanya adalah dasar rumah mampu milik yang sudah tentu buat pertama kalinya kita ada satu dasar rumah mampu milik. Yang ketiganya adalah yang buat pertama kali juga kita juga ada dasar ini, iaitu dasar komuniti negara. Itu perkara tiga perkara pokok yang telah dapat kita laksanakan dan telah dilancarkan dan dalam pelaksanaan. Dasar Perumahan Negara 2.0 yang dilancarkan Disember tahun lalu bertujuan menambah baik kualiti hidup rakyat. Bagi dasar rumah mampu milik pula, kumpulan berpendapatan 40 atau B40 menjadi keutamaan. Kumpulan itu juga boleh menikmati rumah mampu milik dengan harga RM90,000 hingga RM300,000 bergantung pada lokasi dan purata pendapatan masyarakat setempat. Dasar Komuniti Negara dilancarkan Februari lalu pula bertujuan menangani masalah komuniti khususnya di kawasan perumahan kos rendah seperti kebersihan, infrastruktur dan harta awam. Dalam pada itu, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli turut berpuas hati dengan 10 pencapaian utama yang diperoleh dalam tampuk pemerintahan negara yang diambil alih Kerajaan Pakatan Harapan selama setahun. Terutamanya membabitkan isu yang sudah lama berjalan seperti penstrukturan air Selangor yang berlarutan sejak 10 tahun lalu dan isu tarif air yang tidak pernah disemak dalam tempoh 20 tahun. Menurut menterinya, Dr. Xavier Jayakumar, isu penstrukturan air Selangor yang menemui jalan buntu selama sedekad dapat diselesaikan kurang dari tempoh sebulan diberikan. We have an agreement and it's ongoing now, and the whole water industry in Selangor has been changed, and we have concluded the takeover of the water industry from Puncak Niaga, Abbas and also Shabas and Splash. Very satisfied with the way the water has played up, and I can tell you that most of the states have agreed with my reasoning as to why the water tariffs must go up, to strengthen the industry in order to make sure that the water companies are properly managed and Kementeriannya juga sedang membuat audit ke atas semua tanah persekutuan yang dijual sejak 20 tahun lalu bagi mengenal pasti jumlah dan nilai dijual. Ia dijalankan oleh sebuah pasukan petugas khas di bawah kementeriannya dan hasil audit dijangka siap dalam masa sebulan sebelum dibentangkan ke Kabinet untuk tindakan seterusnya. Cadangan kerajaan untuk memperluaskan pemakaian Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 Akta 789 yang memberi manfaat kepada golongan bekerja sendiri dianggap tepat pada masanya. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NAYOS Tan Sri Lilam Tai berkata, cadangan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bertepatan supaya lebih ramai golongan bekerja sendiri mendapat perlindungan daripada risiko kemalangan di tempat kerja. Ini ialah ini seruan yang kena pada tempatnya, kena pada masanya. Jadi keranalah di dalam usaha-usaha untuk melindungilah para pekerja di negara kita, sama ada di pekerjaan sendiri ataupun self-employment, ataupun untuk kumpulan nelayan, kumpulan petani, ataupun ini kumpulan ini pemandu teksi, pemandu bas dan itu sebagainya yang melibatkan semua jenis pekerjaan. Saya itu rasalah bahawa aspek kebajikan mereka harus dijamin. Beliau ditemui media selepas menghadiri sambutan Hari Pekerja 2019. Turut hadir Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal. Tun Dr. Mahathir dilaporkan berkata kerajaan bercadang memperluas pemakaian akta itu supaya lebih ramai golongan bekerja sendiri mendapat perlindungan daripada risiko kemalangan di tempat kerja. Golongan ini termasuk nelayan, petani, pekebun kecil, penjajah dan penggiat seni untuk mendapat perlindungan seperti pekerja dalam sektor formal.
Dato' Muhammad Syukri Muhammad Saleh dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi COO baru Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Pelantikan itu berkuat kuasa sejak semalam. Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan, MAHB, Dato' Muhammad Syukri akan memainkan peranan penting dalam memacu dan memantau strategi berkaitan operasi lapangan terbang, keselamatan dan perancangan memantau operasi dan pengurusan lapangan terbang. Ujarnya lagi, berdasarkan pengalaman luas beliau termasuk dalam perbankan pengguna dan korporat, penggabungan dan pengambil alihan, pengurusan risiko dan sumber manusia, beliau membawa nilai penting ke dalam kumpulan bagi merealisasikan sasaran meletakkan Malaysia sebagai hub penerbangan yang kukuh selain berubah menjadi pemimpin perkhidmatan. Sebelum ini, Dato' Muhammad Syukri ialah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia dan pernah berkhidmat di DRB Highcom, Syarikat Induk Pos Malaysia selama 12 tahun. Seorang penyanyi di Kir Barat kini terlantar dan tidak mampu menguruskan diri selepas menderita penyakit kanser hidung sejak Februari lalu. Akibat penyakit itu merebak ke bahagian otak dan mata menyebabkan penglihatan Azwa Kota Jembal atau nama sebenarnya Cik Awadi Cik Soh 38 tahun terjejas. Isterinya Nur Ashikin Abdul Rahman berkata suaminya mengalami pendarahan hidung dan pening kepala berpanjangan pada November tahun lalu. Ketika itu, pemeriksaan doktor pakar di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru mendapati ada ketumbuhan dalam hidung. Tu berjanji dengan pakar hidung di Kota Baru. Okey, suluh tu nampaklah ada benda dalam hidung tu. Jadi, dia pun ambil isi hidung untuk tahu jenis tu ketumbuhan ataupun kanser. Okey, selepas tu pergi pula untuk temujanji dia tu dia royaklah kanser. Ujarnya dalam masa 2 minggu, sel kanser bertambah agresif apabila mata kanan Cik Awadi juga terjejas. Cik Awadi kini tidak mampu untuk membuat rawatan kemoterapi kerana badannya lemah. Nasib keluarga ini yang menetap di Kampung Senang, Kedai Lalat, Kota Baru menerima perhatian Koperasi Dikir Barat Kelantan Berhad. Saya rasa saya menyerulah seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, seperti unit kebajikan ESCO, supaya tampillah untuk turun ke rumah Azwa untuk mengesahkan kelayakan beliau lah. Keluarga berkenaan memerlukan bantuan termasuk lampin pakai buang dan barangan keperluan pesakit. Orang ramai yang prihatin boleh membantu menerusi nombor akaun tertera. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan antarabangsa. 10 orang awam dilaporkan terbunuh selepas serangan tentera udara Rusia dilancarkan di barat laut Syria. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Balai Cerap Hak Asasi Manusia Syria, 2 bandar di Syria menjadi sasaran tentera udara Rusia itu. Dalam serangan itu, beberapa das tembakan udara dilepaskan di kawasan padat penduduk. Ekoran itu, Amerika Syarikat mendesak Rusia supaya mematuhi komitmennya dan menamatkan serangan di rantau Idlib. Idlib sebelum ini berada di bawah kawalan bekas kumpulan militan Al-Qaeda yang menjadi salah satu kubu Presiden Bashar al-Assad. Gara-gara leka mengambil swafoto 3 remaja maut di landasan kereta api India, kejadian berlaku di Bandar Panipat, Haryana. Menurut jurucakap polis, difahamkan kumpulan itu sedang dalam perjalanan bagi menghadiri sebuah majlis perkahwinan di Panipat. Ketika dalam perjalanan, mereka cuba untuk mengambil swafoto. Namun setelah mendapati sebuah kereta api menuju ke arah mereka, ketiga-tiga remaja tersebut bertindak melompat ke landasan kedua tanpa menyedari sebuah lagi kereta api juga menghala ke arah sama. Kejadian menyebabkan 3 remaja maut, 2 daripadanya mangsa berusia 19 tahun, manakala seorang lagi berumur 18 tahun. Remaja keempat bagaimanapun berjaya melompat menyelamatkan diri. Ratusan penduduk kampung di sepanjang pesisir pantai timur laut India mula dipindahkan. Ia bagi menghadapi persediaan ribut siklon Fani yang dijangka melanda negara itu Jumaat nanti. Menurut Pesuruhjaya Bantuan Khas Negeri Bishun Pada Sethi, ribuan kaki tangan perusahaan bencana dikerah bagi membantu penduduk berpindah ke pusat perlindungan.
Pelancong turut dinasihatkan supaya meninggalkan kawasan kuil pesisir pantai di Puri yang menjadi destinasi suci penganut Hindu. Siklon India kebiasaannya membadai pada April hingga Disember, membawa ribut kuat dan menjejaskan puluhan ribu penduduk. 2 dekad lalu, siklon super melanda pesisir Odisha selama 30 jam mengakibatkan 10,000 orang maut. Pada 2013, hampir 1 juta penduduk dipindahkan dan usaha itu berjaya menyelamatkan ribuan nyawa. Sekurang-kurangnya 25 orang tentera Venezuela memohon suaka di kedutaan Brazil di Caracas selepas pemimpin pembangkang Juan Guaido mendakwa tentera memihak kepada pentadbirannya. Jurucakap Presiden Brazil Jair Bolsonaro berkata ada dalam kalangan tentera tersebut yang berpangkat Lieutenant. Petisyen suaka dikemukakan setelah Presiden Brazil itu menarik sokongan terhadap Presiden Nicolas Maduro. Brazil adalah antara lebih daripada 50 negara yang mengiktiraf Guaido sebagai Presiden sementara Venezuela. Percubaan rampasan kuasa yang dirancang teliti oleh Guaido untuk menunjukkan sokongan ketenteraan semakin memuncak sejak semalam. Bagaimanapun, ia gagal apabila rusuhan tercetus di ibu negara Venezuela yang menyebabkan sekurang-kurangnya seorang maut manakala 71 lagi cedera. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kejohanan Squash Individu Asia 2019, 8 pemain negara meneruskan kemarahan ke pusingan ketiga hari ini dengan tumpuan kepada 2 pemain wanita utama negara, Lo Wei Wen dan Sivasanggari Subramaniam yang menepati ramalan mudah menewaskan lawan masing-masing di pusingan kedua semalam. 12 pemain negara terus melangkah ke pusingan kedua semalam selepas mendapat bye. Sivasanggari memulakan perlawanan pertamanya dengan garang bertemu lawan dari Thailand, Pranghatai Pongratana. Dia tidak memerlukan masa yang lama menyingkirkan lawannya straight set 11-1, 11-1, 11-1 hanya dalam tempoh 11 minit perlawanan. Hari ini Sivasanggari akan bertemu rakan senegara Haifa Azman. Yeah, I mean, today was pretty easy. I mean, of course I didn't take it easy. I mean, still on jet lag, but like I try to like just play my game and like always stay on top. Like don't take it easy, Turut menjadi tumpuan aksi Lo Wei Wen yang menentang rakan senegara Chen Yiwen. Di set pertama, Wei Wen menang mudah meninggalkan Yiwen 11-5. Yiwen cuba bangkit di set kedua dan ketiga. Namun, Wei Wen nyata lebih berpengalaman menewaskan juara PSA Jelajah Dunia ke-1 yang lalu dengan 11-8, 11-1. Dalam pada itu, kategori lelaki, juara PSA Jelajah Dunia ke-1, Muhammad Syafiq Kamal menunjukkan prestasi memberangsangkan apabila berjaya melangkah ke pusingan ketiga. Bertemu lawan dari Korea Selatan, Lee Se-hyun, nyata bukan lawan mudah. Namun, dia tetap berjaya menguasai permainan, menang 11-9, 11-7, 11-4. Bagaimanapun, nasib berbeza dialami juara PSA Jelajah Dunia kedua, Edin Idraki, gagal mengulangi prestasi sama. Tewas pada dunia Suke-Suke dari Jepun dengan 11-3, 11-5, 11-6 dalam tempoh 35 minit. My game plan is not work that much. I just keep volley every my ball. So I think I didn't really prepare that well for the second match today. Yeah. Badminton terbuka New Zealand. 9 wakil negara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua hari ini. 3 bergu campuran Tan Kian Meng, Lai Pijing, Goh Sun Huat, Sharon Jamie Lai dan bergu profesional Chan Peng Sun, Goh Lu Ying masih dalam laluan tepat untuk memburu mata ke Olimpik Tokyo 2020. Pada aksi pertama semalam, Tan Kian Meng, Lai Pijing mudah menewaskan pilihan ke-6 dari Indonesia, Rino Rivaldi, Pita Mentari 21-18, 21-14. Goh Sun Huat, Sharon Jamie Lai menyingkirkan pasangan Singapura, Danny Krisnanta, Tan Wei Han 21-11, 21-17. Manakala Chan Peng Sun, Goh Lu Ying menewaskan bergu Indonesia, Henrico Wibowo, Yulia Susanto 21-13, 21-12. Turut mara 2 pemain perseorangan, Lee Zijia yang berjaya menewaskan pilihan ke-4 dari Jepun, Kenta Nishimoto. Selain pemain profesional, Chong Wei Feng yang menundukkan pemain Indonesia, Ihsan Maulana Mustafa. Selain itu, beraksi pada pusingan kedua hari ini juga ialah 3 bergu lelaki, Goh Visham Tan Wee Kiong, Aaron Chia, So Wee Yik dan Ong Yusin Kyo Iyi, serta bergu wanita, Vivian Pu, Yap Cheng Wen.
Sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Marsala Hasan. Selamat hormat dan Assalamualaikum.